Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-Mu yang kredit ini daripada segala musibah. Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami daripada bala yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus, walau di mana saja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepadamu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita berdepan dengan realiti baru dan ia memerlukan tindak balas yang membentuk perilaku baru. Dan apa yang kita sebut hari ini sebagai new normal ataupun normal baru itu terbentuk disebabkan perlunya ada kebiasaan-kebiasaan. Namun yang perlu kita fahami ada dua realiti di sini. Yang pertamanya realiti sepanjang PKP dan realiti selepas PKP. Di situlah cabaran sebenarnya apabila perlu dicari keseimbangan di antara pengembangan ekonomi dan juga keperluan untuk mengelak daripada COVID-19 ini terus menular. Dan kerana itu kerajaan perlu memilih sektor-sektor secara strategik untuk menentukan bahawa ekonomi masih utuh, masih mampu berkembang tanpa mengakibatkan penularan wabak yang semakin menjalar. Untuk tujuan itu pada malam ini secara spesifiknya bakal kita bicarakan tentang bagaimana sektor pembinaan dan pastinya juga terlibat berkait dengan kluster infrastruktur kerana sementelahan tetamu yang kami bawakan adalah merupakan Menteri Kanan, Menteri Kerja Raya yang berhormat Datuk Seri Haji Fadilah Haji Yusof bersama menemani pada malam ni. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Ramadan Mubarak. Ya Karim. Ada yang mengusik, dia kata Datuk Seri kementerian ini sekarang ini tinggal Kementerian Kerja sebab rayanya dah tak ada tahun ini. Itulah agaknya kita tak raya lah tahun ini. Itu antara kerja dulu. Kerja dulu. Itu antara kebiasaan baru yang bakal kita lihat realitinya. Tetapi saya sebutkan tadi perlunya keseimbangan untuk kita terus mengembangkan ekonomi dan pastinya ramai juga penonton lebih-lebih lagi mereka yang berada dalam sektor dan kluster ini sekiranya ingin berinteraksi bersama Yang Berhormat, izinkan saya mengumumkan taliannya 0322829841. Akan kami paparkan taliannya seketika nanti. Selain dari itu anda juga boleh menonton kami secara live di Facebook dan di situ pautan persoalan boleh dikemukakan, insya-Allah di kesempatan ini akan dicuplik persoalan-persoalan yang dikemukakan. Datuk Seri, saya beralih kepada persoalan yang lebih hakiki berkait tentang kementerian ini dan juga kluster infrastruktur seluruhnya. Di dalam mencari keseimbangan ini, justifikasinya kerana masih ada kebimbangan dan ada dua school of thought kalau boleh disebut begitu. Mereka yang bimbang dibuka dan mereka yang ditutup. Justru apa justifikasinya untuk kerajaan membuka sektor pembinaan ini? Pertama sekali izinkan saya mengucapkan terima kasih pada RTM yang mengundang saya untuk bersama dengan Tuan Syed malam ini. Lama dah kita tak bersama. Itulah kesempatan. Jadi alhamdulillah kesempatan ini saya kira pertama sekali saya mengatakan bahawa komitmen kerajaan ialah untuk membendung penularan COVID-19. Sebab itu kalau kita melihat pendekatan kerajaan ini,
Ialah pertama sekali kita mengadakan PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan. Saya lebih biasa menggunakan MCO. Itu yang kadang-kadang tersasul. Pendekatan banyak negara berbeza. Ada yang total lockdown, ada yang separa, ada yang berjalan macam biasa, tapi pendekatan kita sedikit berbeza. Kita membuat lockdown, tapi pada masa yang sama kita membenarkan essential services berjalan. Termasuklah sektor-sektor utama yang kritikal, bidang ekonomi yang kritikal, makanan, essential services ini dibenarkan. Termasuk dalam pembinaan. Dalam PKP 1 kita benarkan, iaitu kerja-kerja kritikal yang boleh mengakibatkan bahaya kepada manusia dan sebagainya dibenarkan. Tapi matlamat kita ialah untuk membendung penularan COVID-19. Itu yang pertama, keutamaan kita pada waktu itu. Sebab itu kita adakan PKP 1, PKP 2. Tapi pada masa sama kita sedar bahawa ada mereka yang akan terjejas. Kalau bisnes ditutup, ada mereka yang akan hilang pendapatan. Jadi banyak masyarakat juga akan terasa. Dan itulah kita mengambil peimbangan di antara untuk menentukan kehidupan dengan hidup dan kehidupan, ataupun dalam bahasa putihnya life dan livelihood. Kita nak menjaga nyawa, kita nak menjaga kesihatan rakyat kita menjadi keutamaan. Jadi apa yang kita nak lakukan pada waktu itu, pendekatan Kementerian Kesihatan, mengapa kita perlu mengadakan PKP, ialah untuk memastikan hikmat kesihatan kita mampu untuk menjaga nyawa rakyat kita. Sebab itu kita melihat pada waktu itu apakah kemampuan Kementerian Kesihatan. Hospital kita cukupkah tidak kemudahan, dan kalau berlaku penularan yang mendadak, mampukah mereka menjaga nasib rakyat kita dari sudut kesihatan dan nyawa. Jadi itu diberi keutamaan. Sebab itu kita melihat kerajaan memperuntukkan peruntukan yang besar kepada Kementerian Kesihatan, lebih kurang 1 bilion pada waktu itu, untuk memastikan kecukupan dan keupayaan Kementerian Kesihatan ini dapat kita jaga. Dan akhirnya kita akan dapat memastikan yang masuk di hospital terpaksa dirawat, mampu dirawat. Keupayaan ICU kita dapat dijaga. Peralatan dapat dipelihara. Dan akhirnya kita tingkatkan keupayaan kita, termasuklah dari segi testing, COVID testing dan sebagainya. Bila ini dapat kita jaga, insya-Allah kita akan mampu menangani kalau penularan itu tiba-tiba mendadak. Sebab itu dalam PKP 2 dan sebagainya dibuka pula lah sektor ekonomi ini, daripada essential service kepada sektor-sektor tambahan, termasuklah dalam kerja-kerja pembinaan ini, daripada kerja yang kritikal, kerja essential tadi ditingkatkan sehingga kalau 13 sektor binaan ini dibuka untuk ditingkatkan. Sebab pada kita dalam sektor pembinaan ini dia ada nilai gandaan. RM1 kita belanjakan, gandaannya sekurang-kurangnya 2. Sebab ianya akan memberi peluang kepada sektor lain juga dibuka. Sektor supply, bahan binaan, pengangkutan, professional services, dan juga banyak perkhidmatan lain akan juga turut merasai daripada apa yang kita buka ini. Jadi diharapkan dengan itulah maka ianya akan mampu untuk menangani, di samping kita mentadbir urus kesihatan yang baik, kita juga mampu mengimbangi di antara keperluan ekonomi. Sebab dalam sektor pembangunan saja atau pembinaan ini, purata tiap-tiap tahun kita berbelanjakan lebih kurang 120 bilion. Bayangkan gandaan kali 2, apakah kesannya pada ekonomi, peluang pekerjaan dan sebagainya. Dan bila kita berhentikan dulu dalam PKP 1 dan sebagainya, kesannya kepada ekonomi sebenarnya dalam sektor pembinaan saja kita merekodkan kerugian lebih kurang dalam 11.6 bilion untuk sektor pembinaan, belum kira sektor-sektor lain lagi. Sebab itu kita melihat bahawa pendekatan seterusnya untuk imbangi di antara keperluan menjaga kehidupan itu tadi, iaitu nyawa dan sebagainya, tapi pada masa sama ekonomi tidak terjejas. Sebab orang memerlukan untuk mencari kehidupan ini dari segi sudut ekonomi. Jadi berarti sektor ini juga dibuka, cuma tidak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya. Jadi telah pun disenaraikan sektor-sektor yang kritikal. Mungkin elok itu dijelaskan sedikit. Apa sektor kritikal yang dimaksudkan?
Kalau kita katakan mula-mula dulu sektor kritikal tak banyak. Okey. Bila fasa pertama kita bukakan, sektor kritikal adalah kerja-kerja. Kalau kita tak laksanakan kerja itu boleh menyebabkan bahaya kepada orang ramai. Ya. Kedua, yang boleh mendedahkan dari segi sudut kesihatan. Ketiga, kerja-kerja yang perlu dilaksanakan, misal kata dalam sudut kesihatan dan sebagainya. Termasuklah yang kita benarkan, mungkin yang timbul sedikit permasalahan pada waktu itu ialah kerja-kerja tunneling ataupun yang membuat terowong, MRT2. Okay. Banyak kerja terowong. Terowong kalau di Kuala Lumpur kita tahu jenis tanahnya adalah bercampur. Ada tanah kapur dan sebagainya. Kalau mereka berhenti, kita takut akan berlaku keruntuhan dan ini menyebabkan banyak masalah lain. Sebab itu dibenarkan, malahan mereka dibenarkan untuk bekerja, menggali terowong, meneruskan kerja sehinggalah mereka dapat menentukan keselamatan kerja-kerja yang mereka laksanakan. Itu peringkat pertama. Yang kedua, kita tingkatkan lagi dengan termasuklah kerja dari segi G1, G2, sebab G1, G2 dan kita bukakan kerja-kerja yang 90% dah siap, kerja-kerja yang menggunakan kaedah IBS dengan skor 70%, badan profesional terutamanya yang terlibat dengan projek-projek, mereka ini pun dibenarkan pada fasa seterusnya. Sebab kita melihat pada tahap itu kerja yang dilaksanakan tidak memerlukan pekerja yang ramai. Dan juga yang dibenarkan, misal kata mereka yang ada quarters di dalam tapak pembinaan, ataupun yang mengadakan quarters di luar tapak pembinaan tapi dapat diuruskan pekerja mereka. Sebab pekerja dah diam dalam quarters kediaman, mereka dijaga dengan baik, tiada kes dan sebagainya di situ, dan mereka ini dapat disusun dengan baik oleh syarikat. Sebab itu kita benarkan dalam konteks itu yang mudah dan boleh dikawal kalau apa-apa berlaku. Ya, saya yakin kementerian juga sudah pun ada diperdebatkan soal perimeternya, bagaimana nak menentukan sektor-sektornya. Namun saya lihat ada juga isu yang timbul berkait tentang pengecualian ini, mana boleh memohon permohonan-permohonan oleh sesetengah pemain industri ini untuk bergerak di dalam tempoh PKP. Itu salah satu SOP yang kita perkenalkan. Yang diputuskan oleh peringkat kerajaan dan juga melalui proses MKN dan sebagainya. MITI, iaitu Datuk Seri Azmin Ali, bukan saja Menteri Kanan MITI tapi juga yang bertanggungjawab kluster ekonomi. Jadi sebab itu bila dibincangkan dalam Economic Action Council, mereka memutuskan untuk banyak membuka sektor-sektor tentu dalam perkilangan, pembuatan, termasuklah pembinaan. Dan prosesnya ialah mereka perlu memohon dalam online kepada MITI, dan MITI akan menyalurkan pada agensi-agensi yang berkaitan dalam bidang pembinaan, akan disalurkan pada CIDB yang akan memproses dan melihat, memperincikan segala permohonan. Dan kita setakat petang semalam permohonan lebih kurang 30 lebih ribu. Cuma yang diluluskan lebih kurang saya kira dalam 7,000 lebih saja yang diluluskan. Dan banyak yang tidak diluluskan disebabkan tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Tapi yang lebih penting saya kira ialah bila kita meluluskan pun banyak SOP yang begitu ketat ditetapkan. Termasuklah pekerja-pekerja perlu bila turun kerja mereka paksa melalui saringan suhu badan. Kalau mereka bergejala dipastikan mereka terus dihantar ke klinik dan disediakan hand sanitizer di tempat apa, dan dipastikan tempat kerja, tempat kediaman mereka selalu disanitize. Sudut kebersihan, hygiene ni mesti dijaga. Itu menjadi prasyarat. Dan kita menetapkan SOP ini mesti dipatuhi. Kalau tidak, kita akan pantau. Kita ada tubuhkan badan pemantau daripada CIDB, JKR, KPKT, pihak berkuasa tempatan, dan juga syarikat mesti ada wakil-wakil daripada badan dipanggil OSHA lah, safety officers, dan semuanya kena menjaga supaya SOP ini dipatuhi sepenuhnya. Kalau tidak, mereka boleh diambil tindakan. Apa yang saya katakan dalam POSCAP
kami tadi. Salah satu amalan yang baik ialah penjarakan sosial. Kalau tak jaga penjarakan sosial, penjarakan tu boleh penjarakan, dipenjarakan. Jadi ini salah satu yang saya peringatkan kepada sektor pembinaan. Pastikan SOP ini dipatuhi supaya keadaan pekerjaan selamat, pekerja selamat dan akhirnya syarikat dapat berjalan dengan kerja yang baik dan tidak menghadapi tindakan untuk ditutup disebabkan ketidakpatuhan kepada SOP. Okey, Datuk Seri, ada banyak soalan berbangkit dari penjelasan yang Datuk Seri berikan. Saya juga ingin mewar-warkan kepada penonton, khususnya mereka yang ingin bertanyakan soalan berkait tentang sektor pembinaan dan juga kluster infrastruktur ini bersama Yang Berhormat Menteri Kanan, Menteri Kerja Raya 0322829841 dan anda juga boleh manfaatkan berita RTM Facebook. Pautannya di situ, insya-Allah soalan akan sempat kami petik. Okey, anda sedang mengikuti Bicara Politik Ekonomi. Soalan Datuk Seri bertalu-talu mula masuk. Ada juga soalan yang ditanyakan semula, apa yang telah pun ditanyakan sewaktu sidang media. Eric Yong boleh cuba menghubungi kami 0322829841. Kita akan mula mengangkat talian. Persoalan yang dikemukakan, Tanusha misalnya bertanya, kerja-kerja baik pulih rumah, perlukah kontraktor kecil untuk memohon MITI ini? Ini soalan yang sangat popular di Facebook Datuk Seri juga. Press conference hari pun ada yang bertanya. Jawapan saya pada waktu itu ialah kalau dia termasuk dalam kategori kontraktor G1 dan G2, dia boleh sebenarnya melaksanakan kerja tapi kena bermohon melalui kaedah yang ditentukan oleh MITI iaitu online. Tapi kita sedar juga ada juga yang maklumkan saya melalui Facebook. Kontraktor ini ada yang tidak berdaftar pun dengan CIDB sebab kerja-kerja terlalu kecil, misalnya repair pipe bocor ataupun servis aircon dan sebagainya. Some of them memang tak berdaftar pun. Jadi sebab itu kalau ikut perundangan CIDB, siapa-siapa yang dapat projek sebenarnya perlu berdaftar. Tapi kita sedar sebab itu dibincangkan dalam mesyuarat menteri-menteri di MKN. Bila dibangkitkan, jadi apa yang dicadangkan oleh pihak polis, sebab kita pada waktu itu berada dalam PKP, malahan masa ini pun masih dalam PKP, maknanya sekatan pergerakan. Jadi kena kawal pergerakan. Jadi dia tak nak melepaskan begitu ramai orang, susah polis nak membuat pemantauan dan penguatkuasaan. Jadi apa yang dicadangkan ialah kalau ada kerja-kerja sedemikian, tuan rumah sebenarnya boleh memohon. Jumpa pada balai polis berdekatan, maklumkan polis dan senaraikan nama kontraktor dan perhubungan kontraktor yang akan datang, berapa orang dan sebagainya. Ini boleh terus diteruskan. Tapi kena melalui proses itu, tak payah kepada MITI. Kalau kerja kecil-kecil macam begitulah. Ya, jadi sekaligus menjawab soalan yang dikemukakan oleh Encik Amran sekitar soalan yang sama. Hanapi Wahid bertanya ini soal penghantaran barang yang memerlukan pembekal daripada pembekal kepada kontraktor, sedangkan pembekal itu tidak mendapat kelulusan MITI. Apa garis panduannya? Yang saya nasihatkan ialah mereka kena merayu kepada MITI sebab dia ada proses rayuan. Mungkin dalam permohonan syarikat pembekal itu dia tidak mengemukakan maklumat yang cukup ataupun tepat. Dan bila rayuan ini insya-Allah salurannya MITI akan merujuk balik kepada CIDB. Kalau disahkan, mungkin mereka sudah pasti mereka boleh diluluskan. Memang dibenarkan semua downliners itu dalam sudut memberi perkhidmatan kepada sektor pembinaan patut memang boleh diluluskan. Dengan syarat mereka mesti mematuhi semua syarat-syarat yang ditetapkan. Adakah ini antara kes-kes yang Datuk Seri senaraikan tadi yang diluluskan hanya 7,000 sedangkan yang memohon 30? Ya. Ini antaranya. Salah satu ialah tidak mengemukakan maklumat yang lengkap dan cukup untuk diproseskan kelulusan mereka. Jadi rayulah, boleh buat rayuan. Ya. Okey. Lo Yu Loy bertanya tentang COVID test. Perlu dibuat sebelum bermula kerja ataupun boleh pergi buat test bagi pekerja lokal dan pekerja asing? Bagaimana? Perkara ini sebenarnya dah diumumkan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Azmin dalam press statement dia. Dalam prasyarat yang ditetapkan ataupun SOP umum, boleh bermula kerja. Apa tambahan yang dibuat ialah tawaran oleh pekesok.
Sebab Perkeso membutuhkan 200 juta untuk membantu siapa-siapa yang akan memulakan pekerjaan ini supaya pekerjanya menjalani saringan. Jadi ini adalah sebagai tambahan. Satu yang baik yang ditawarkan pada pekerja-pekerja yang berdaftar dengan Perkeso untuk mereka membuat saringan. Jadi tak perlu tunggu test dulu baru masuk kerja. Yang penting SOP yang kita tetapkan, siapa-siapa yang nak masuk ke tempat kerja mesti melalui saringan suhu badan, ikut kalau ada gejala pergilah ke klinik dan sebagainya supaya dipastikan dia tiada apa-apa jangkitan berhubung kait dengan COVID ini. Bercakap tentang Perkeso ini, Muhammad Syafiq bertanyakan soal komen beliau bahawa klinik dan Perkeso ini akan makan sampai 2 minggu. Ini kita akan tangani seketika nanti kerana Rosli dari Kedah sudah lama menanti di talian. Kita berikan laluan dahulu. Halo Encik Rosli, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Encik. Ya, Encik Rosli, ringkas dan padat bersama Menteri. Silakan. Saya satu soalan saya. Silakan. Satu soalan saya ni senang tentang projek kerja raya kan, projek mega-mega yang besar-besar ni. Kalau boleh kita nak bangunkan projek untuk Bumiputera kan, yang boleh membuatkan satu bidang macam membuat satu bidang bahan mentah yang banyak terdapat di Malaysia kan, terutama contohnya macam batu bata kan, batu bata ke macam apa-apa yang kita share sekali dengan syarikat-syarikat kerjaan. Kita bagi peluang pada Bumiputera yang baru nak belajar ni buat syarikat macam kecil-kecilan ni, support tu kerjaan. Nanti lagi satu ekonomi orang Melayu akan meningkat. Selama ni kita beli ke syarikat-syarikat besar kan, yang bukan dimonopoli oleh orang Melayu. Hari ni bahan mentah tu macam pasir-pasir sungai ke, batu bata ke kan, kita share sekali dengan syarikat mega-mega ni. Baik. Okey, Cik Rosli. Itulah dalam bidang ekonomi. Baik, terima kasih Cik Rosli. Kita berikan sama-sama. Ya, itu cadangan daripada Cik Rosli Kedah. Cik Rosli, untuk makluman sebenarnya di bawah usaha melalui CIDB dan juga di bawah kementerian, sekarang ini di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan. Dulu kita ada bahagian pembangunan usahawan Bumiputera di bawah Kementerian Kerja Raya yang sekarang ini dah dipindahkan kepada Kementerian Pembangunan Usahawan. Tapi CIDB bekerjasama erat dengan mereka. Memang kita bantu dalam supply chain ni untuk sektor pembinaan. Siapa-siapa Bumiputera yang berminat dan membangunkan, sebenarnya kita bantu. Memang ada insentif ataupun inisiatif yang dilaksanakan. Sebab itu dalam construction exhibition ataupun bila ada exhibition dan apa yang dilaksanakan oleh CIDB, memang kita tetapkan ruang untuk Bumiputera itu mempamerkan produk-produk mereka supaya mereka ada jaringan untuk mempromosikan produk mereka. InsyaAllah kita akan usahakan dan pertingkatkan usaha ini. Cuma construction week tahun ini kita tak dapat jalankan disebabkan masalah COVID ini. Jadi kita dah putuskan untuk ditangguhkan tahun depan. Kalau ada tahun depan, insya-Allah kita akan teruskan usaha untuk membantu bukan sahaja Bumiputera tapi keseluruhan industri players di Malaysia ini. Yang penting ialah untuk menggerakkan ekonomi untuk semua rakyat kita yang akhirnya dapat dimanfaatkan oleh negara dan keseluruhan rakyat akan dapat menikmati daripada pembangunan ekonomi yang pesat ini. Datuk Seri, saya ada senarai soalan yang ingin saya tanyakan tapi saya lihat soalan di Facebook ini bertalu-talu masuk yang inginkan penjelasan. Saya kira elok kita berikan ruang ini. Tadi saya angkat Encik Syafiq memberikan komen bahawa queue untuk klinik Perkeso ni sampai 2 minggu. Itu yang dinyatakan. Jadi apakah ada cara lain? Dalam perbincangan kita di MKN ataupun Mesyuarat Jawatankuasa Menteri berhubung kait dengan MCO ini, kita dah memberi pandangan kepada Kementerian Sumber Manusia untuk beberapa kaedah ataupun pendekatan. Kalau mereka nak laksanakan, pekerja boleh pergi ke klinik-klinik. Ataupun salah satu lagi, panel klinik tu, doktor datang ke tapak pembinaan ataupun datang ke kilang-kilang dan sebagainya membuat saringan di sana kepada mereka yang berdaftar dengan Perkeso. Kalau itu dapat dilaksanakan, saya kira mungkin lebih banyak membantu mempercepatkan proses. Panel dia sebenarnya saya maklumkan agak ramai. Saya tak
tak tahu, mungkin ada yang bertumpu lebih kepada klinik yang dekat dengan mereka. Mungkin klinik-klinik pelayanan yang lain mungkin tak begitu ramai. Jadi kena carilah, kena bincang dengan Pekeso. Saya akan suarakan lagi pada Pekeso untuk menangani apa saja keluhan daripada masyarakat kita. Sekitar soalan yang hampir sama, tetapi Eric Yong secara spesifik bertanya, pekerja tempatan mesti buat testing, pekerja asing? Semua sebenarnya. Asalkan mereka, kalau untuk Pekeso, inisiatif daripada Pekeso ini ialah mereka yang berdaftar dengan Pekeso. Maknanya dia buat subscription dengan Pekeso, itu akan diberi keutamaan kepada Pekeso. Jadi kalau tak berdaftar, sama ada warga asing, pekerja asing ataupun pekerja tempatan, mereka tak akan dapat manfaat ini. Ini usaha Pekeso, bukan sebahagian daripada SOP kita. Ini usaha tambahan daripada Pekeso. Usaha SOP ditetapkan oleh MITI ialah malahan diputuskan di peringkat Kementerian Kesihatan pun saringan ataupun test COVID ini mengikut World Health Organization punya standard ialah hanya dites kepada mereka yang ada gejala. Mereka yang ada gejala. Tapi bagus bila Pekeso membuat ini, maknanya kita boleh membuat saringan secara meluas dan dengan itu kita akan dapat ratio daripada keseluruhan itu, adakah kemungkinan menularnya COVID disebabkan dalam sektor pembinaan ini. Kalau kita lakukan ini lebih kepada research and development untuk kita pastikan adakah tidak kemungkinan penularan COVID di kalangan sektor-sektor yang telah dibuka ini. Okey, banyak lagi soalan tapi kita beralih dahulu kepada pemanggil lama menanti. Okey, 0322829841 masih kami buka. Anda boleh manfaatkan situ. Soalan Haris Naim ini selaras dengan apa yang saya ingin tanyakan kerana beliau bertanyakan soal penguatkuasaan ini. Kita mengetahui bahawa penguatkuasaan ini menjadi satu cabaran yang besar. Jadi bagaimana lapangan kerja-kerja pemantauan yang akan dibuat secara berkala di lapangan, itu yang dipohon penjelasan daripada Encik Haris. Dan Encik Anwar ada di talian buat masa ini dari Selangor. Encik Anwar, silakan ringkas dan padat. Baiklah. Assalamualaikum Datuk Seri. Okey, saya tanya tentang perjalanan ke tapak bina di Johor. Perlu tak setelah kita buat dapat kelulusan dan dah buat saringan, perlu tak kita mendapatkan surat kelulusan melintasi daerah daripada polis? Dari mana ke mana? Daripada Selangor ke Johor. Kalau untuk pergerakan, pihak KDN sudah memperkenalkan MyGerak tu kan. Tapi ini hanya akan dapat dilaksanakan bulan 5. Kalau nak bergerak sebelum bulan 5 ini, saudara kena pergi ke balai polis terdekat, tunjukkan surat kelulusan kepada pihak polis untuk mendapat kelulusan perjalanan antara negeri. Interstate pergerakan daripada Selangor sehinggalah ke tapak yang dituju, iaitu di Johor. Kena mohon kepada polis. Okey, Encik Anwar. Okey, terima kasih Encik Anwar. Okey, saya kira itu soalan senada dengan apa yang ingin ditanyakan oleh Encik Syazwan Tarmizi. Soalan yang sama, pergerakan pekerja rentas negeri. Jadi kita akan berehat seketika. Selepas itu nanti saya akan mula mencuplik cadangan soalan daripada Encik Haris Naim seketika tadi. Namun begitu kami masih cuba menangani persoalan nampaknya bertalu-talu malam ini, Datuk Seri. Bicara politik ekonomi pada malam ini, banyak sekali soalan syarat di Facebook. Bahkan ada yang minta sambung bagi 2 jam rancangan pada malam ini, Datuk Seri. Semua saya berbincang dengan Datuk Seri tadi, komitmen kita pada malam ini. Anda boleh terus bertanya soalan, sekiranya belum dijawab maka pihak PR kementerian akan tangani di laman ini untuk menjawab spesifik. Kita akan respon di sini nanti. Jadi anda boleh teruskan tanya. Mungkin kami tak sempat untuk menangani kesemuanya dalam tempoh 24 minit yang berbaki ini. Jadi teruskan bertanya di situ. Selain daripada talian yang masih kami buka 0322829841. Eric Yong ni banyak sangat soalan dia. Jadi kalau Eric Yong dapat tembus talian kita ni, silakan. Cuma harus diringkaskan juga. Tapi boleh juga bertanya di sini ya. Haris Naim tadi bertanya soal penguatkuasaan, bagaimana ia dilakukan nanti, apakah berkala, apa bentuknya. Saya juga tergambar cabaran yang dihadapi oleh kementerian. Dalam kluster infra kita yang terdiri pada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, kita ada Kementerian Luar Bandar, Kementerian Air dan Alam Sekitar, Kementerian Pengangkutan, dan kita juga jemput Kementerian Wilayah datang untuk kita berbincang dalam sudut penguatkuasaan. Mesti juga berada dalam jawatan kuasa kita. Dan apa yang kita dah tubuhkan ialah jawatan kuasa khas, iaitu jawatan kuasa pemantau dan penguatkuasaan yang diketuai oleh CIDB
Dan CIDB di peringkat negeri pun sudah lantik setiap pegawai-pegawai mereka. Dan bersama dengan CIDB ialah JKR. Dan JKR kita ada di setiap daerah sekalipun. Di mana ada anggota lebih kurang hampir 8,000 JKR. Dan KPKT, setiap negeri dia ada local council. Ataupun pihak berkuasa tempatan. Dan mereka juga akan memainkan peranan. Di samping itu kita ada di bawah Kementerian Sumber Manusia iaitu DOSH, Department of Safety and Health, dan juga daripada Jabatan Alam Sekitar dia ada Drainage and Irrigation Department yang akan kita bawa bersama sebenarnya untuk memantau. Apa yang kita pantau ialah pertama sekali semua syarikat yang telah diluluskan. Syarikat yang diluluskan kita akan membuat spot check untuk memastikan bahawa mereka akan melaksanakan segala SOP yang telah ditetapkan. Itu pertama. Yang kedua, pemantauan kita ialah kepada syarikat yang mohon tapi gagal. Kita tak mahu nanti bila gagal dia membuat juga operasi, memulakan operasi. Jadi ini pun akan kita pantau. 30,000 tu. Ramai. Tapi kita insya-Allah setiap bahagian kita ada. Dan pada masa sama pendekatan ialah kita adakan talian khas di mana kita sediakan talian ini supaya orang ramai boleh membuat aduan. Dan berasaskan aduan kita akan membuat inspection, siasatan dan sebagainya. Jadi ini pendekatan kita. Satu, pemantauan oleh badan pemantau. Kemudian diambil penguatkuasaan. Apakah bentuk penguatkuasaan kepada mereka yang tidak melaksanakan SOP ini? Mereka akan diambil tindakan tegas. Tindakannya ialah di bawah MCO ini dia ada Akta 342 itu. Ada satu kesalahan di bawah Akta 342. Di samping itu kita boleh ambil tindakan di bawah CIDB iaitu untuk mengambil tindakan disebabkan melanggar syarat-syarat kelulusan. Dan mereka akan diambil tindakan disiplin di bawah Akta CIDB. Di bawah KPKT, di bawah semua Akta Perundangan Tempatan, mereka juga boleh diambil tindakan untuk melanggar segala syarat itu. Jadi tindakan ini boleh berbentuk kesalahan MCO ataupun boleh juga diambil tindakan kalau lebih berat di bawah tindakan jenayah sekalipun. Melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Termasuklah blacklist. Mereka digantungkan lesen, tak boleh melaksanakan apa sebulan dan tempat itu akan ditutup. Yang rugi sebenarnya mereka. Sebab projek mereka kalau ditutup, mereka akan menanggung kerugian. Sebab itu, tapi yang lebih penting, saya setuju bahawa pemantauan, penguatkuasaan ini penting. Sebab kita tahu kadang-kadang di Malaysia ini kalau tak ada penguatkuasaan kita sambil lewa. Tapi kita kena ingat bahawa kali ini kerja kita bukan dalam keadaan biasa. Kita bekerja dalam keadaan boleh dikatakan dalam keadaan darurat. Sebab musuh yang tak nampak ni. Yang dikhawatiri kita musuh tak nampak. Jadi musuh ini akan hanya dapat kita lawan, dapat kita cegah kalau kita patuhi sepenuhnya SOP yang ditetapkan. Penjarakan sosial, jaga kebersihan diri, jaga kebersihan tempat kerja. Kalau ini dapat kita jaga, insya-Allah kita dapat kurangkan risiko menularnya COVID-19 ini. Di hujung siaran nanti kami akan kongsikan talian untuk awam buat aduan sekiranya ada. Kita akan kongsikan nanti. Yik Hanten bersabar, saya akan tangani seketika nanti selepas Wan Masliha ada di talian. Kita bersama dengan Wan Masliha terlebih dahulu. Hello Wan. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ringkas dan padat Puan, silakan. Okey, saya baru-baru ni minggu lepas saya dimasukkan di Hospital Kuala Lumpur untuk disabitkan COVID lah, disuspek COVID. Okey, tapi dalam Jumaat lepas pihak hospital besar dah keluarkan maklumat mengatakan saya negatif COVID. Tapi saya diberi kuarantin oleh pihak hospital selama 19 hari. 19, okey. Di sini saya nak tanya, adakah hak saya sebagai pekerja berhak untuk dapat pampasan daripada pihak SOSO ketika saya dikuarantin? Lagi satu, saya nak tanya berkaitan kerja ni juga, sekiranya pihak majikan tak boleh membayar atau tidak mahu membayar, adakah hak saya boleh buat refund ataupun bergantung pada itulah hak sebagai pekerja? Baik, Puan Masliha. Puan Masliha jangan letak telefon, berikan nombor talian telefon Puan Masliha kepada penolong penerbit saya, Fiza. Kerana pada malam ini spesifiknya adalah untuk sektor pembinaan. Saya akan bantu untuk pandu soalan Puan itu kepada pihak yang sepatutnya.
Okey Puan? Okey, jadi jangan letak telefon dulu, kami akan ambil talian itu. Melainkan Datuk, ini dah sektor yang kalau ada pandangan. Ini dalam Kementerian Sumber Manusia. Ya. Saya boleh panjangkanlah. Seeloknya panjangkan terus ke Kementerian Sumber Manusia. Tapi saya kira akan ada beberapa perkara yang boleh mereka jawab untuk sedari nanti berhubung kait dengan perkara tersebut. InsyaAllah. Jadi ramai dia dalam suasana ini Datuk Seri, siapa saja yang tampil dan memberikan solusi, dia akan menjadi wirawan. Jadi malam ni Datuk Seri hero lah kepada ramai yang menonton malam ni kerana memberikan solusi kepada masalah yang sedang. Yang luar bidang kuasa saya tak berani nak memberi jawapan. Dikuatiri nanti ianya bercanggah dengan apa yang telah diputuskan di peringkat yang lain. Okey, Puan, namun kita akan cuba bantu nanti insyaAllah. Yik Han Ten bertanya, ada dua soalan agak panjang. Soalan daripada Yik. Pertamanya soal, dia mempersoalkan apakah projek yang berskala kecil sahaja yang dibenarkan diteruskan. Itu sudah pun kita tangani. Walaupun progres projek pembinaan setengahnya itu sudah mencapai 90% siap. Itu soalan yang agak generik. Tapi soalan yang kedua daripada Yik Han Ten ini lebih spesifik kerana adakah soalan beliau adalah adakah kontraktor bagi projek kerajaan persekutuan dan negeri sahaja diberikan kelonggaran yang sedang tergendala di sepanjang PKP, bolehkah, nah ini lebih spesifik lagi, dibuatkan satu pembayaran kepada kontraktor tersebut oleh kerajaan persekutuan atau negeri supaya mereka boleh menggerakkan lagi aktiviti kontraktor. Pertama sekali, salah satu jenis kerja yang saya katakan tadi boleh memohon untuk kelulusan ialah yang projek yang dah mencapai 90%. Tak kira kecil ataupun besar. Yang penting dah sampai 90%. Okay. Satu lagi yang menggunakan kaedah IBS dengan score point 70%. Malahan ada projek-projek besar yang kita luluskan juga, termasuklah MRT, LRT dan sebagainya. Mereka ni juga telah memohon dan saya kira ada yang telah pun diluluskan untuk melaksanakan kerja. Itu soalan pertama tadi. Yang kedua ialah kalau memulakan kerja, adakah bayaran akan dilaksanakan? Sebenarnya waktu PKP ini untuk projek kerajaan, JKR sudah pun diarahkan untuk memproseskan bayaran. Malahan ada yang menerima bayaran sekalipun dah. Sebab kita tahu masa ini memerlukan cash ataupun kewangan lah untuk memulakan bisnes sekalipun. Sektor construction ni kalau tak ada duit memang tak boleh buat kerja sebab nak beli barang, nak mengupah orang, ada yang gaji harian dan sebagainya. Kita sedar berhubung kait perkara itu. Sebab itu dari segi bayaran kita tak pernah berhenti proses untuk memproseskan bayaran kepada mana-mana tuntutan. Jadi yang ketiga tadi, ya, saya kira sudah hampir cover dah semua kan? Ya, sudah hampir. Ada yang mengkritik mengatakan cukuplah diberikan kelulusan itu kepada maincon saja, tak perlu sampai ke subcon dan supplier. Jadi apa kebijaksanaannya di sini? Kita kena ingat masa ini kerja dalam keadaan PKP. PKP itu maknanya kawalan pergerakan. Jadi mengapa kita perlu memohon dan dapat kelulusan? Sebabkan kita nak dapat maklumat. Satu, syarikat yang memohon, apa kerja yang nak dibuat, di mana dia kerja tersebut, dan siapakah yang terlibat dalam keseluruhan pekerjaan tersebut. Jadi kalau main kontraktor tadi, dia senaraikan semua subkontraktor dia dalam proses permohonan itu senang. Semua orang dah ada rekod. Mengapa kita perlu simpan rekod ini? Ialah untuk tracing dengan tracking. Misal katalah kalau di tapak itu ada seorang yang positif. Maknanya kita kena cari keseluruhan orang yang ada kontak dengan seorang itu. Jadi mudah. Jadi maknanya tindakan yang kita ambil dengan adanya rekod, kita tahu inilah orang-orangnya. Ini nombor perhubungan, di mana dia tinggal, dan tindakan diambil oleh Kementerian Kesihatan lebih mudah untuk mengesan the close contact ataupun mereka yang telah ada kontak dengan orang yang positif. Bukan saja kita akan tutup kawasan itu, tapi kita kena kumpulkan semua orang terlibat supaya ianya tidak merebak kepada orang lain. Sebab pendekatan kita sekarang ini berbeza dengan dulu. Dulu pendekatan Kementerian Kesihatan dia membuat secara umum. Sekarang ini ialah targeted approach. Maknanya kawasan itu kalau berlaku saja wabak, terus kita kondonkan tempat itu. Supaya kita dapat mengekang daripada merebaknya COVID ini dengan orang lain. Datuk, saya bayangkan beban untuk mengawal butiran dan eceran daripada apa juga yang sedang dilakukan ini, termasuk ini 30,000 yang memohon, mereka akan merayu pula. Itu baru permohonan, belum mengambil kira projek, belum mengambil kira pekerjanya. Dan ini suatu realiti normal baru yang kita perlu tangani dalam tempoh PKP. Kita boleh membayangkan sejurus usai PKP, ia tidak akan terus dibuka sewenang-wenangnya begitu. Berarti
Kerana ada juga yang bertanya, adakah semua SOP ini hanya terpakai dalam tempoh PKP ataupun nanti bagaimana nak dibubarkan pasca PKP? Sebab itu di peringkat Jawatankuasa Menteri-Menteri berhubung kait dengan MCO ini, ini yang sebenarnya dibincangkan setiap hari. Iaitu apakah SOP, bagaimana keadaan waktu PKP dan bagaimana cara kita nak bukakan bisnes selepas PKP. Tapi kita kena ingat, dalam norma baru ini, COVID-19 ini belum ada lagi vaksin. Sehingga vaksin ditemui, kita akan hidup dalam keadaan norma baru ini. Maknanya kita kena sentiasa ikuti segala SOP yang sediakan. Penjarakan sosial, jaga kebersihan diri, bersihkan tempat kerja, tempat kediaman, semuanya perlu dijaga. Hanya dengan itu kita dapat mengawal merebaknya COVID-19. Kita tak boleh kata COVID-19 ini akan terhenti. Dia tak ada. Selagi vaksin itu tak wujud, kita kena kekalkan keadaan ini. Sebab itu walaupun pasca MCO nanti kalau kita dilonggarkan, kita mesti perlu penjarakan sosial. Perlu jaga kebersihan. Itu saja kepastian yang dapat memastikan bahawa kita akan dapat kembali hidup dalam normal, tapi dalam nilai norma yang bukan biasa, tapi keadaan norma yang baru ini. Ini yang kehidupan kita, sehinggalah dijangkakan kalau ikut Datuk Hisham, Ketua Pengarah Kesihatan, jangkaannya paling cepat tahun depan baru dapat vaksin. Jadi maknanya kita akan terus hidup dalam keadaan begini walaupun dah dilonggarkan. Maknanya kita latihlah, biasakan diri kita dengan norma yang baru ini. Kita juga tidak boleh mengambil enteng kerana kita melihat pengalaman negara-negara yang mula melonggarkan, kes positif mereka semakin mendadak meningkat. Jadi kita belajar daripada senario itu. Okey, kita ada sekitar 7-8 minit sahaja berbaki untuk malam ini. Namun seperti mana yang saya maklumkan tadi Datuk Seri, dan telah pun mendapat endorsement persetujuan Datuk Seri, insya-Allah kesempatan pada malam ini saya juga maklum Facebook Datuk Seri syarat dengan soalan-soalan yang hampir sama, tetapi kita bertujuan untuk memberikan penjelasan seluas-luasnya kepada penonton pada malam ini. Jadi meskipun kami tidak sempat untuk menangani persoalan yang tuan-tuan kemukakan di Facebook, insya-Allah pasukan daripada KKM akan memberikan jawapan balasnya di sini. Kebanyakannya berulang-ulang. KKR akan menangani persoalan ini di sini, ya, di Facebook Berita RTM ini. Jadi anda boleh terus bertanya soalan meskipun kita ada sekitar 7-8 minit begitu. Dan kebanyakan soalannya berulang-ulang, dan ada juga soalan yang baru masuk telah pun dijawab tadi. Jadi anda boleh menonton semula kerana ianya boleh dilihat semula di Facebook. Ada soalan yang agak spesifik sini. Atra Syukur bertanyakan tentang penjelasan terhadap kerja-kerja yang tidak disempurnakan, kerana pada hemat beliau, sekiranya kelulusan MITI diberikan untuk kerja-kerja yang tidak disempurnakan yang boleh mendatangkan bahaya, adakah bermaksud boleh menjalankan kerja-kerja normal yang lain dalam pembinaan seperti concrete extraction, sheet pile dan sebagainya ini? Apa kefahaman daripada kerja-kerja yang tidak disempurnakan yang boleh mendatangkan bahaya ini? Dia beberapa perkara lah. Yang penting kalau mereka nak melaksanakan, dia kena memohon dan dapat kelulusan. Jadi dapat kelulusan, dia kena specify lah apa bentuk kerja. Tapi yang kerja-kerja yang boleh mendatangkan bahaya, peringkat awal dulu bila kita nyatakan, misal katalah orang tengah buat kerja, tiba-tiba PKP. Benda tu belum ditutup. Kalau kita membuat jambatan ataupun flyover, benda yang tak ditutup ni, kalau tak ditutup, ianya boleh menyebabkan kena ribut, kena apa, boleh jatuh dan membahayakan orang yang melalui kawasan tu. Itu sebahagian contoh. Ataupun kerja, kadang-kadang buat renovation rumah ni, bangunan, baru separuh buat atap kena MCO. Kalau tak tutup, sudah pasti rumah itu nanti dipenuhi air dan sebagainya. Ini sebahagian kerja-kerja yang dikira yang boleh mendatangkan kesan ataupun bahaya kepada bukan saja orang ramai, tapi dari segi sudut kesihatan dan sebagainya. Inilah benda-benda yang saya kira boleh dibenarkan. Itu pada peringkat awal. Sekarang ni dah PKP 3, 4 ni dah tak ada lagi benda tu sebab dah dijalankan dulu. Tapi mereka boleh memohon dah terus kepada MITI untuk perkara-perkara tersebut. Apa yang tergambarkan pada saya, sekiranya berlaku di dalam tempoh PKP ini, mereka yang telah pun diberikan kelulusan namun berlakunya penularan, bererti projek itu harus diberhentikan serta-merta. Penguatkuasaan begitu akan dilakukan di lokasi. Kalau berlaku saja ada satu kes positif di tapak pembinaan tersebut, maka tindakannya ialah terus untuk menutup kawasan tersebut.
untuk memastikan pasukan KKM dan badan bertindak yang kita dah wujudkan akan mengambil alih tempat tersebut dan untuk mengenal pasti bukan saja membuat sanitization di tempat itu tapi untuk memastikan semua yang close contact kepada orang tersebut perlu melalui saringan. Itu yang dikatakan targeted approach. Ini yang salah satu SOP diwujudkan oleh KKM. Yang perlu kita patuhi dan hanya akan boleh dibuka atas arahan dan keputusan yang ditentukan oleh KKM, bukan ditentukan oleh CIDB ataupun MITI. Masa itu KKM akan mengambil alih tapak projek tersebut ataupun di mana-mana sajalah yang diluluskan di bawah permohonan MITI. Kalau kilanglah terpaksa ditutup. Sebab itu penting saya ingatkan tadi untuk mereka yang memohon ini, tuan punya bisnes itu patuhi segala SOP supaya mengelakkan berlakunya penutupan. Ini boleh menjejaskan mereka sendiri di samping menjejaskan nyawa kesihatan pekerja mereka dan keseluruhan masyarakat yang berada di sekeliling itu. Pada waktu yang sama ada juga yang bertanya tentang hotline KKR ini. Kita kongsikan buat masa ini dan akan dikongsikan sekali lagi. Sedang kami paparkan ini talian hotline KKR. Anda boleh manfaatkan ini dan termasuk ini untuk mengadu. Untuk mengadu. Awam juga mengadu sekiranya ada projek-projek yang muskil. Yang tidak mematuhi SOP dan sebagainya, hubunglah nombor yang di. Nanti kita akan kongsikan sekali lagi insyaAllah di hujung rancangan ini. Brian Charlie bertanyakan tentang soal lesennya yang bakal tamat tempoh pada Jun, yang beliau pohon pada Januari ini. Jadi dalam tempoh PKP ini apa panduannya dalam konteks pelesenan ini semua? Sebenarnya kita dah memberi kemudahan. Tapi untuk permohonan sebenarnya boleh membuat online. Tapi kalau ada permasalahan dan sebagainya, bolehlah berhubung terus dengan CIDB untuk menyatakan. Dan kita sebenarnya bagi kelonggaran berhubung kait dengan renewal of license dan banyak perkara-perkara lainlah. Jadi mereka boleh berhubung terus dengan CIDB. Apa saja kemuskilan berhubung kait dengan pelesenan ataupun apa saja yang berhubung kait dengan construction industry ini, berhubung terus dengan CIDB di nombor yang kita nyatakan tadi. Saya lihat Datuk Seri di sepanjang penjelasan Datuk Seri banyak soalan yang telah pun sebenarnya Datuk Seri tangani di awal perbincangan kita tadi. Banyak juga yang berkait tentang renovation rumah ni. Soalan yang berulang-ulang. Jadi anda boleh mendapat panduan daripada jawapan yang telah pun diberikan seketika tadi. Juga soalan yang berkait tentang approval pada peringkat main con, mengapa perlunya untuk subcon dan seumpamanya juga telah kami tangani seketika tadi. Sitah Tahir ini untuk memanggil sebut harga atau tender, bagaimanakah kontraktor mahu bergerak di pejabat yang menjual sebut harga tender untuk membeli dokumen dalam tempoh PKP ini? Solusinya adalah dalam talian saya kira. Kita di peringkat kluster kita dah bincang sebenarnya untuk documentation sekarang ni kita akan melakukan malahan untuk tendering exercise sekarang ni pun kita mungkin akan melakukan secara online. Itu online, termasuklah site visit. Kita akan menggunakan kaedah yang baru. InsyaAllah Jumaat ini di bawah kluster kita Kementerian Luar Bandar, apa yang mereka lakukan cabutan undi secara online. Maknanya cabutan undi akan dilaksanakan di pejabat Kementerian Luar Bandar dan mereka akan paparkan kepada siapa-siapa yang ingin berdaftar untuk projek tersebut. Dan cabutan itu akan disaksikan oleh beberapa orang menyatakan siapa yang akan dapat projek tersebut. Ianya dilaksanakan secara maknanya secara maya lah, bukan lagi kehadiran. Seperti yang diwawarkan tadi, anda boleh terus bertanya di dalam kesempatan ini. InsyaAllah nanti kementerian akan tangani persoalan itu. Jadi terima kasih atas kesabaran Datuk Seri. Banyak sekali soalan penonton yang kita tangani. Jadi terima kasih juga kerana kesediaan dan perhatian yang tuan-tuan berikan. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Salam muhibbah.